Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini, pada hari Isnin 17 hari bulan Mei 2021, bersamaan dengan 5 hari bulan Syawal pada tahun ini, malam yang ke-6 lah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, setelah hampir beberapa waktu juga, rasanya dekat seminggu ada kot. Kalau di Facebook tu agak lama juga. Kalau di TikTok tu hampir seminggu lah. Di hujung-hujung di hujung-hujung Ramadan itu hari kita kita punya live, dan kemudian kita break untuk hari raya berapa hari sampai hari yang kelima ni. Baru kita dapat ruang untuk menyambung semula kuliah kita, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada malam ini di Facebook. Ramai juga sahabat-sahabat kita daripada Singapura. Terima kasih banyak. Kak Mumtaz, Kak Nirman Nasir, Kak Maria Chan, dan sahabat-sahabat Singapura yang lain di Facebook, dan juga di TikTok juga ramai juga, 37 orang. Di Facebook ada 28 orang. Jadi terima kasih banyak. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan salam Aidul Fitri Al-Mubarak. Mohon maaf ampun di atas sebarang kesilapan, sebarang dosa, sebarang kekhilafan yang sengaja atau tidak disengajakan. Minta maaf banyak-banyak. Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, Kak Natifah Ahmad juga daripada Singapura, terima kasih banyak. Juga rakan-rakan daripada Malaysia, daripada Sabah Sarawak, daripada Brunei, yang saya tak sempat nak sebut namanya satu persatu. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan audio dan video
saya pada malam ini di Facebook dan TikTok. Mudah-mudahan jelas, sejelas-jelasnya. InsyaAllah. Kalau tak jelas, bagi tahu ya. InsyaAllah okey kot, video dengan audio. InsyaAllah. Baik. Malam ni saya terpanggil semula untuk menyambung ataupun memulakan kembali kuliah online kita. Berbetulan di Malaysia ni kita masih dalam PKP sehingga 7 hari bulan Jun. Hari ni baru 17 Jun, maknanya kita ada lebih kurang 2-3 minggu lagi lah. Lebih kurang 2-3 minggu lagi untuk kita menamatkan PKP kita, walaupun hari ni ada ura-ura keluar dalam laporan akhbar tapi belum rasmi lah, iaitu kemungkinan Selangor akan mengalami PKP yang agak ketat lagi daripada negeri lain, memandangkan kes yang agak tinggi tak turun-turun, saban hari menjuarai sahaja. Jadi apa pun kita doakan yang terbaik. Betul-betul hari ini Singapura hujan lebat. Bukan Singapura sahaja, Kak Mumtaz, di Malaysia juga hari ini daripada semalam lagi hujan agak lebat dan setengah tempat di Melaka banjir. Rumah sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Jafri Al-Mahmudi, banjir rumah dia. Saya tengok live dia di Facebook tengah hari tadi. Agak tinggi juga air masuk dalam rumah sampai ke dapur, habis para betis macam tu lah. Banyak barang yang agak tenggelam juga. Jadi apa pun, kita doa yang terbaik buat semua. Dan dalam sepanjang PKP inilah, ini saya punya perancangan. Baik, terima kasih semua yang respon, videonya jelas dan sebagainya. Terima kasih banyak. Mohon sedekahkan Fatihah pada makcik saya, telah dijemput Allah pagi tadi. InsyaAllah nanti di hujung nanti kita hadiahkan Fatihah, insyaAllah. Baik. Baju raya. Ini bukan baju raya. Ini jubah biasa je. Color macam nak baju raya sikit lah. Sikit je. Tapi ni jubah biasa saya. Baik. Jadi untuk pemakluman, insya-Allah sepanjang PKP inilah, kalau tidak ada halangan, tidak ada aral melintang, bermula malam ini sehingga hari Jumaat, saya buat Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad tu saya break lah. Isnin sampai Jumaat kita akan buat kuliah live seperti ini, bermula lepas maghrib. Sebelum ni saya mula lepas Isyak, jadi kali ini saya tukar pula lepas maghrib. Jadi kita buat lepas maghrib sekitar pukul 8, dan mungkin kita habis, tengoklah, setengah jam ke 40 minit ke 1 jam, bergantung pada situasi dan keadaan lah, insya-Allah. Dan macam biasa juga, insya-Allah nanti hari Khamis malam Jumaat kita buat baca Yasin. InsyaAllah macam biasa, hari Khamis malam Jumaat kita akan buat bacaan Yasin. Dan setakat hari ni belum ada lagi jemputan kuliah. Walaupun dalam PKP di negeri Selangor kuliah masih dibenarkan di surau masjid, tetapi kapasiti yang agak limited lah, sekitar 50 orang saja. Tapi masih belum ada jemputan lagi. So sementara belum ada jemputan, insya-Allah saya akan buat kuliah secara online macam ni lah. Jadi terima kasih pada semua. Dan sikit-sikit lah malam ni saya mukadimah dulu sebagai apa orang panggil, untuk kita sama-sama remind balik, ingatkan balik apa-apa perkara yang kita sedang hadapi pada hari ini, insya-Allah. Maria binti Muhammad, insya-Allah.
Baik, malam ni sahabat sekalian, saya nak bacakan satu hadis. Hadis daripada sekejap nak Imam Abu Daud, hadis Imam Abu Daud, nombor hadis 4167. 4167. Nombor hadis 4167. Statusnya adalah hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Utsman Ad-Damashqi Abul Jamahir qala haddatsana Abu Ka'b bin Ayyub bin Muhammad As-Sa'di qala haddatsani Sulaiman bin Habib Al-Muharibi an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu atau kama qala an-nabi fil hadis. Yang bermaksud, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin rumah di tepi syurga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Aku juga menjamin rumah di tengah-tengah syurga bagi seorang yang meninggalkan pendustaan meskipun dalam bergurau senda. Dan aku juga menjamin rumah di syurga yang paling tinggi bagi seorang yang berakhlak mulia. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berdasarkan hadis yang saya bacakan sebentar tadi, Nabi SAW mengingatkan kita akan 3 benda. Yang 3 benda ini kalau kita tinggalkan atau kita buat, bergantung pada apa benda yang Nabi beritahu tu. Nabi kata dia menjamin kita ada rumah yang terbaik, ada istana yang hebat di tepi syurga, di tengah syurga, di syurga yang paling tinggi. Maknanya 3 benda ni semua ceritanya syurga lah. 3 benda yang kalau kita tinggalkan atau kalau kita buat, insya-Allah kita akan memiliki rumah atau istana yang hebat di dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang jamin? Bukan saya yang jamin, tapi baginda Nabi SAW yang jamin berdasarkan hadis yang saya bacakan, hadis Imam Abu Daud pada malam ini. Baik, siapa dia golongan pertama yang akan mendapat rumah di tepi syurga? Disebut sini di tepi syurga, maknanya dalam syurga lah. Maknanya di pintu masuk. Maksud dia lebih kurang macam itulah. Satu lagi di tengah, satu lagi di syurga yang paling tinggi. Yang pertama, orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Jadi sebenarnya dalam Islam berdebat-debat ni tak berapa nak digalakkan sangat. Walaupun perlu kadang-kadang debat ini, hujah itu kan, memanglah berhujah itu baguslah. Tapi bila berdebat ni kadang-kadang ujung dia tu dia akan membawa kepada perselisihan. Dia akan membawa pada pergaduhan. Dia akan membawa pada tak puas hati. Dia akhirnya ending dia ke situ. Kan? Ending dia ke situ. Jadi sebab itu Islam ni agama yang tak berapa nak menggalakkan kita berhujah, berdebat, walaupun kita kata aku di pihak yang betul. Kan? Sebab berhujah ni tuan, kadang-kadang tak kena gaya, dia buang-buang masa je.
Macam kadang-kadang orang berdebat masalah kunut tak kunut kan. Sebenarnya tak perlu didebatkan. Benda dah ada dalam sejarah. Ada masa Nabi baca kunut. Pernah seketika Nabi tak baca kunut pada solat subuh. Dua-dua ada. Jadi tak ada masalah pun. Tak ada perlu nak didebat panjang lebar sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bergaduh dalam grup kan. Dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Tak perlu tuan. Itu biar ulama' yang berhujah, kita sebagai orang awam, orang kata sebagai rakyat biasa, kita dengar sudah. Kita ikut aja. Jangan kita pula lebih pada para alim ulama' kan. Sebab kita ni orang-orang biasa saja. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, berdebat-debat pada perkara yang pelik-pelik dan sebagainya elok dielakkan. Dan berdebat dalam masalah agama juga tak perlu sebenarnya. Maksud tak perlu ni ialah biarlah orang yang arif saja yang berhujah. Kita orang-orang awam yang biasa-biasa ni bergaduh kedai kopi sampai terbalik meja-meja kopi ni tak perlu sebenarnya. Kalau itu yang boleh kita tinggalkan. Walaupun kita tahu aku ni di pihak yang betul. Saya ni ustaz kalau berhujah ni confirm menang. Tinggalkan. Nabi kata itu lebih baik. Dan kalau itu yang kamu mampu buat, elakkan perdebatan yang boleh membawa kepada pergaduhan, permusuhan. Maka Nabi kata, kalau itu yang kamu mampu buat, kamu tinggalkan perdebatan itu, kamu elakkan perdebatan itu, maka kata Nabi, kamu akan dapat sebuah rumah di dalam syurga. Dia cerita syurga ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, yang kata rumah, jangan kata istana. Pondok pun dah comel dah kalau namanya syurga kan. Kalaulah Nabi kata kamu tinggalkan tu, kamu akan dapat pondok ni pondok lah, kita bayang pondok-pondok buruk tu. Tapi walaupun pondok, sebenarnya kalau syurga dia tak ada yang tak elok kan. Dia tak ada yang tak cantik, dia tak ada yang tak lawa kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama, elakkan perdebatan. Walaupun kita di pihak yang benar. Kan, macam hari inilah kita tengok isu Palestin kan. Orang berdebat macam-macam benda tuan. Ada yang lagi teruk tu, dia kata saya tak sokong mana-mana, dia kata. Tu kita teruk juga tu. Kan, dalam isu Palestin ini, kita wajiblah menyokong umat Islam Palestin. Wajib bagi orang Palestin dan umat Islam di luar Palestin mempertahankan bumi Palestin yang suci ini daripada dirampas oleh rejim Zionis, laknatullahi alaih. Memang kita tengok hari-hari ni tuan-tuan, memang kita hangat hati, sakit hati, geram, sedih, marah, naik angin, semua ada. Boleh pula dia kata saya tidak berpihak pada mana-mana. Saya neutral kepala otak. Kan, mana boleh neutral tuan. Dalam bab ni kita kena sokong Palestin. Sebab itu tanah milik mereka. Allah telah mengharamkan Yahudi daripada memiliki tanah suci itu. Boleh refer dalam surah Al-Baqarah, ada surah apa lagi, Ali Imran kalau saya tak silap pun ada kan. Jadi jangan kita sedap mulut kan, saya neutral. Jangan neutral tuan dalam soal ni. Jangan kata Palestin pun ada salah, Israel pun ada salah. Tak ada. Palestin dia mempertahankan. Sebab itu Israel Zionis ni dia penakut sebenarnya tuan. Dia pengecut, bacul, penakut. Kalau hashtag yang paling popular sekarang ni koyak sampai Israel pun dah pandai cakap koyak kan. Engkau orang Melayu punya pukulan, tengok kita punya tim bawang kita kan, bawang Rangers kita, tim apa, kita punya keyboard warrior Malaysia ni dahsyat. Jangan main-main, sekali dia serang tuan, Yahudi pun pening kan, Israel pun pitam tuan, koyak terus. Jadi sebab itu kita ni nak buat bismillah, tak nak buat diam. Jangan berdebat, jangan berhujah, kena tinggalkan supaya
kita ada ruang untuk mendapat sebuah rumah istana yang hebat dalam syurga besok. Itu nombor satu, saya ringkaskan. Yang kedua, Nabi sebut tadi dia akan dapat rumah di tengah syurga, iaitu orang yang meninggalkan berkata dusta walaupun dia melawak atau bergurau. Kita nak bergurau ni ada adab tuan, bukan boleh main bergurau sebarang, kan? Nak bergurau lah, nak melawak lah, tapi jangan berlebih sangat. Melawak, bergurau tu jangan sampai berlaku pendustaan, kata-kata menipu sebab nak buat melawak punya pasal sanggup menipu. Jangan. Sebab meninggalkan perkataan dusta itu, Nabi kata dia akan dapat ganjaran rumah di tengah-tengah syurga. Dia ginilah tuan-tuan, syurga tu dah hebat dah. Di celah kehebatan itu, Allah bina pula satu rumah mahligai istana yang sangat indah dalam syurga besok. Maknanya kita kata bonus. Kita kata macam bonus lah. Itu kira macam bonus, kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kedua tadi maknanya kita kena tinggalkan apa yang disebut sebagai kata-kata dusta. Kalau bahasa Melayu kita, dia kata jangan menipu lah. Jangan menipu, jangan kelentong, jangan putar belit, jangan putar alam, jangan temberang, kan? Jangan begitulah. Cakap tu biar jujur, cakap tu biar betul, cakap tu biar benda yang elok lah. Jangan cakap dusta, jangan tipu. Agama tak suruh buat benda tu. Kan? Sebab apa? Ada satu kes, kan, sahabat Nabi, dia kata macam mana cerita tu, dia kata dia nak bertaubat, dia nak taubat daripada minum arak. Macam mana tah? Nabi letak syarat boleh, tapi jangan menipu. Macam tu lah lebih kurang. Dia kata boleh tak aku minum arak? Macam mana? Saya tak ingat jalan cerita tu. Tapi Nabi letak syarat jangan menipu. Okey, dia kata. Akhirnya bila selisih dengan Nabi, Nabi tanya, kau minum arak tak? Kan? Dia nak tipu tak boleh. Akhirnya lama-lama dia bertaubat. Macam itulah lebih kurang. Ustaz tak ingat jalan cerita dia macam mana. Lama dah cerita tu. Jadi bohong sunat. Ni mana pula datang bohong sunat ni, kan? Bohong sunat ni orang Melayu pandai-pandai reka. Dia bohong tak ada sunat sebenarnya. Bohong ni ada masa yang dibenarkan. Dia bukan sunat, dibenarkan. Contoh ginilah. Contoh, ada orang datang nak ugut, nak bunuh mak ayah kita umpamanya, tak? Katalah isu hutang ke apa benda. Dia pun datang, mana mak ayah awak? Saya nak tuntut hutang, kalau tidak saya bunuh. Contoh gitulah, diugut dengan kata-kata yang menakutkan. Masa itu diharuskan, bukan disunatkan. Jangan tukar hukum tu. Diharuskan kita berbohong untuk menyelamatkan nyawa tadi, untuk seketika. Lepas tu ikhtiarlah bayar, bukan hari-hari suruh menipu itu. Maknanya pada masa-masa yang tertentu, maknanya dihukumkan harus. Tapi bukan semua benda. Tengok situasi dan keadaan darurat yang boleh mengancam nyawa, yang boleh membahayakan dan sebagainya lah, yang dikategorikan sebagai apa tadi, darurat. Macam tu. Baik, itu habis nombor 2. Maknanya tinggalkan perkataan dusta. Ada batas ke dalam berdoa. Berdoa ni tidak ada batasan. Berdoa kata orang jerantut. Baik, dia gini, berdoa ni ada masa kita boleh doakan kehancuran. Contoh, ya Allah, kau hancurkanlah tentera Israel. Boleh? Walaupun ada orang kata, Ustaz, kita doakan hidayah, Ustaz. Itu nampak lembut sikit, kan? Boleh nak doa hidayah, boleh. Nak doa kehancuran pun boleh. Sebab apa? Sebab kejahatan dia yang melampau.
Dan tengok tentera Hamas dia menyerang balas. Kebanyakannya yang diserang balas itu adalah lokasi-lokasi strategik tentera Israel. Mereka tembak kilang peluru, mereka tembak base tentera Israel. Jarang sekali mereka tembak, adalah mereka tembak kawasan awam, tapi sebelum tembak mereka warning dulu. Nampak? Itu sebagai adab. Dia warning dulu, kawasan sekian sila kosongkan, sila lindung diri orang awam, kami akan tembak sekian-sekian masa. Dia warning dulu. Ada memang betul tuan, benda tu berlaku. Saya setiap hari kita dapat update daripada Palestin tuan. Ada satu grup Telegram. Telegram ni 24 jam ada 3 admin yang saya dipahamkan, antaranya yang duduk di sana, duduk di bumi Palestin, orang Malaysia kita. Yang mereka ni hari-hari, bukan hari-hari kan, setiap 5 minit, 10 minit, setengah jam mereka senantiasa update, apa tu, tentang apa yang terjadi di bumi Palestin. Israel tu maksudnya hamba Allah, ya, hamba Allah yang suka berjalan. Itu maknanya ya Bani Israel. Dia daripada keturunan Nabi Daud dulu, kan. Nabi Daud tu keturunan Bani Israel kan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu cerita panjang lah ceritanya. Jadi mereka yang sentiasa berjalan di atas muka bumi, hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau kita nak marah pun biarlah marah pada Zionis. Zionis ni bangsa Yahudi yang jahat. Ada Yahudi yang kita tak katalah baik sangat kan. Yahudi ni dalam kepala kita memang jahat lah. Tapi yang okey sikit, dia tak kacau orang Islam pun ada. Yahudi yang mengamuk sebab kerajaan yang menyerang Hamas pun menembak orang Islam Palestin pun ada. Tapi hak jahat tu dipanggil Zionis. Dan ada berlaku semalam tuan-tuan di satu tempat di, saya tak ingatlah nama tempat dia, dekat Ashdod ke, dekat Clayton ke, tak apa nama, entah nama-nama Israel ni kan, pening nak menghafalnya kan. Jadi tak perlu hafal lah sebenarnya kan, buat sakit otak aja, dah lah sakit hati, lepas tu sakit otak pula kan. Jadi ada satu tempat di Israel semalam, kejadian tu berlaku semalam. Saya tak pasti dalam berita ada keluar ke tidak, tapi dalam grup Telegram itu memang ada. Apa berlaku di satu tempat, di macam diorang punya gereja lah, bukan gereja, dia punya rumah ibadat Israel Yahudi ni. Mereka duduk berhimpun ramai-ramai, tapi dia ada macam stadium tu lah, dia macam ada kerusi macam kat stadium kan, dia ada grandstand yang naik tinggi-tinggi tu. Yang tinggi di bahagian belakang tu runtuh, tiba-tiba runtuh tuan. Ni kuasa Allah kan, bukan ada peluru pandu sampai, tak ada, bukan ada roket Hamas sampai, tak ada. Tiba-tiba dia runtuh dengan izin Allah, menyebabkan beberapa orang mati dan ramai ratusan yang cedera. Tengok Allah nak bayar tu sekejap je tuan. Kita hantar doa je kan. Kita nak pergi sana, jangan nak pergi sana, rentas daerah pun tak ada harapan kan. Jadi nak pergi ke Palestin memang jauh sekali lah. Jadi jangan kita biarkan, paling tidak kita ada solidariti kita tukar profil picture kita kan, dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, dekat WhatsApp group ke, Telegram ke, apa kita tukar yang ada melambangkan semangat kita kepada bumi Palestin. Itu salah satu tanda sokongan moral, selain doa-doa yang kita munajatkan pada Allah setiap malam. Jadi memang heran, tapi jangan heran sebenarnya kenapa negara Arab tak tolong. Tak payah heran tuan. Itu yang Nabi kata asabiyah. Mal asabiyah ya Rasulullah. Nabi jawab, an tu'inu qaumaka ala zulmi, kamu menolong saudara kamu di atas perkara kezaliman. Jadi apa yang berlaku hari ni, nanti kita cakap panjang kan, macam-macam nanti kan. Tapi macam itulah. Israel ni ada 3 juta aja dekat negara haram dia tu. Bukan banyak, bukan bilion pun. Ada 3 juta saja penduduk dia dengan tentera dia.
Arab ni kalau dilonggok semua yang ada keliling tu ratus juta, mungkin cecah bilion kot. Tapi kenapa tak boleh tolong nak? Pasal masing-masing jaga periuk nasi masing-masing. Yang Jordan jaga Jordan, Saudi jaga Saudinya, Syria dengan penggolakan dalaman dia, kan, Yaman dengan dalaman dia masing-masing, Mesir dengan mana setakat mana boleh bantu, kan, buat masa ni. Tapi percayalah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, di hujung nanti di akhir zaman besok, sampai masa Yahudi akan kalah. Sampai masa Yahudi akan kalah. Tak, mereka akan tumbang, tuan. Masa itu Nabi sebut fayaqulu syajaru wal hajar. Nabi kata pada akhir zaman besok akan berlaku peperangan bainal muslim wal yahud. Akan berlakunya perang besar antara tentera Islam dengan orang-orang Yahudi. Akan berlaku peperangan itu nanti di akhir zaman, kata Nabi. Sampaikan tahap fayaqulu syajaru wal hajar. Di saat itu Nabi kata pokok-pokok, batu-batu. Terima kasih closer 1531. Bagi apa tu? Ketupat. Banyak ketupatnya dia bagi kat ustaz. Terima kasih banyak. Jadi batu dan pokok, kata Nabi, akhir zaman nanti batu dan pokok akan bercakap. Allahu Akbar. Terima kasih Nasuha. Batu dan pokok bercakap. Apa kata batu, apa kata pokok? Ya Muslim, wahai tentera-tentera Islam. Wahai tentera-tentera Islam. Ya Muslim, haza Yahudiyun khalfi. Wahai tentera Islam. Siapa yang kata? Pokok kata apa tu? Batu kata. Batu dan pokok bercakap pada tentera Islam pada masa itu, wahai tentera Islam, Yahudi ada bersembunyi di belakang badan aku ni. Belakang pokok ada Yahudi, belakang batu ada Yahudi. Ta'alau, mari sini, wahai tentera Islam, meh datang sini. Faqatuluhu, maka bunuhlah Yahudi itu. Tuan-tuan, batu dengan pokok pun menyampah dengan Yahudi. Kita boleh kata okey lagi, apakah hair kita ni cari penyakit ke apa ke? Tak, batu dengan pokok pun benci meluat tak kira dekat Yahudi. Sampai mereka bercakap besok, haza Yahudiyun khalfi ta'alau faqtuluhu. Wahai tentera Islam, ini Yahudi mangkuk ayun yang ada sembunyi belakang aku, belakang batu, belakang pokok. Mari sini, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali satu pokok saja, yang kalau Yahudi menyorok belakang dia, pokok ni diam, tak bercakap, tak bagi info pada tentera Islam, iaitu nama dia pokok gharqad. Sebab apa pokok ni diam, tak bercakap? Nabi kata fa innaha min syajaril yahud, kerana pokok itu adalah pokok milik orang Yahudi. Tergelak dengar ustaz cakap macam tu. Ya, aku geram kat Yahudi ni. Kan, geram tuan, geram sungguh. Kan, semalam pun ada seorang pemuda Islam kita yang memandu kereta dan dilanggar sekatan jalan raya, menyebabkan 4 tentera Yahudi cedera parah. Tapi pemuda kita tu syahid lah tuan, mati lah, kena tembak kat situ juga. Kan, itu je usaha yang dia boleh buat tuan, nak bagi takut Yahudi, nak, sebab tentera Islam, umat Islam Palestin, dia tak ada senjata tuan. Kita jangan cerita Hamas lah, Brigade Al-Qassam tu letak sebelah dulu. Setakat orang awam di sana, dia main baling batu je tuan. Itu pun bismillah tawakal dia baling. Tak tahulah pedih batu tu macam kena peluru ke, yang menyebabkan Yahudi lari lintang pukang ni kan. Kan. Betul. Siapa ni? Mat Lai 62. Betul. Disebabkan itu Yahudi sekarang membanyakkan menanam pokok gharqad. Betul. Sebenarnya pokok gharqad dah banyak ditanam di negara haram Israel. Sebab mereka baca hadis tuan. Orang Islam lena tuan.
Orang Islam tidur, orang Islam seronok kan dengan dunia yang ada. Puak-puak Yahudi ni baca kitab tuan, dia baca hadis, terutama hadis yang melibatkan bangsa mereka, hadis akhir zaman yang akan berlaku. Jadi pokok tu memang dah beratus ribu hektar ditanam di Israel. Sebab mereka akan menyorok belakang pokok tu besok. Pokok tu je tak akan cakap tuan, yang lain semua akan cakap. Pokok durian cakap. Kotlah Yahudi sampai ke Malaysia kan. Dia menyorok belakang pokok durian ke, pokok manggis ke, mencari nahai esok. Memang kita hunggungkan kerengga tu kan. Biar dia gigit Yahudi tu. Geram sungguh aku. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ringkas cerita itu nombor 2. Maknanya elakkan bercakap dusta. Saya nak perhabiskan tuan-tuan yang ketiga. Yang ketiga, Nabi kata tadi apa? Koyak Zionis Yahudi. Koyak, memang koyak rabak dah. Ya, dah masuk waktu isyak. Betul. So siapa nak berhenti solat isyak, dipersilakan. Saya nak sambung sikit je lagi, lepas tu saya berhentilah. Nanti kita sambung balik malam besok, insya-Allah. Start malam ni, malam besok, dan seterusnya Isnin sampai Jumaat pukul 8 malam, lebih kurang lah lepas maghrib pukul 8 macam tu. Khamis malam Jumaat kita buat baca Yasin. Jadi kita doa untuk kemenangan dan kekuatan umat Islam di Palestin, insya-Allah. Baik, yang ketiga, yang terakhir yang Nabi sebut dalam hadis tadi, siapa yang nak rumah yang hebat di syurga yang paling tinggi. Syurga paling tinggi apa tuan? Jannatul Firdaus. Syurga paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Sebab itu saya dah pernah pesan dah sebelum ini, dalam kuliah sebelum ini, Nabi SAW menyebut dalam sepotong hadis, Iza sa'altumul jannah, apabila kamu berdoa meminta syurga, kata Nabi, fas'alu jannatul firdaus, mintalah syurga firdaus, kata Nabi. Bukan saya suruh, Rasulullah yang suruh, bila berdoa minta syurga firdaus. So bila kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, yang kita baca selalu masa tarawih tu kan, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita ubah sikit doa tu. Boleh ubah, tak ada masalah. Ya, kita ubah sikit. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdausil a'la. Allahumma inna nas'alukal jannatul firdausil a'la. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, syurga Firdaus yang paling tinggi. Sebab dalam ranking syurga yang Allah Ta'ala buat, Jannatul Firdaus duduk nombor 1. Duduk ranking nombor 1. So yang ketiga ni, hadis tadi, nombor 3 Nabi sebut, siapa nak aku jamin, kata Nabi, akan dibina untuk kamu sebuah rumah dalam syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Kepada siapa? Nabi kata kepada orang yang mulia akhlaknya. Allahu Akbar. Nabi kata kepada orang yang mulia akhlaknya. Kalau guna bahasa Melayu dalam berdoa boleh ke Ustaz? Boleh. Bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa Iban boleh, bahasa Jawa boleh. Ulanglah bahasa apa yang kita nak guna, yang senang kita nak faham. Minta saja. Allah tahu semua bahasa. Minta aja. Jadi sebab itulah tuan-tuan, nombor 3, orang yang dapat kelebihan rumah dalam istana ataupun dalam syurga Firdaus besok adalah orang yang sentiasa menjaga akhlaknya, jaga perangai, jaga tingkah laku, jaga sikap, jaga pertuturan, pergaulan, percakapan, perangai tuan-tuan. Akhlak ni number 1 sebenarnya. Akhlak ni kena letak di nombor 1.
Nah, sampai ada ulama kata akhlak itu mendahului ilmu. Nampak? Ilmu tu penting lah. Tiba-tiba akhlak potong pula. Akhlak mendahului ilmu. Baik itu orang yang berakhlak tapi ilmu tak apa ada, itu lebih bagus daripada orang berilmu tapi akhlak tak ada. Kan? Boleh dapat tu. Orang yang berakhlak tapi ilmu tak apa ada, itu lebih bagus dari orang berilmu tapi tak ada akhlak. Boleh dapat. Jadi tuan-tuan, dua-dua kena ada seiring, tapi akhlak kena jaga. Akhlak kena jaga. Kenapa Israel nak sangat Masjid Al-Aqsa? Dia Masjid Al-Aqsa ni sebenarnya menjadi rebutan tiga agama, Islam, Yahudi, Kristian. Tapi Kristian tak berapa sangat berbunyinya di situ. Walaupun di situ ada sejarah Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa AS di bumi Palestin. Kan? Tapi Kristian tak apa bunyi sangat. Yang kuat sangat ni pasal Yahudi. Pasal dia duduk situ. Kan? Walaupun ada Kristian di situ, tapi Yahudi mendominasi. Kenapa mereka nak sangat Masjid Al-Aqsa ni? Dia sebabnya antaranya Masjid Al-Aqsa ni antara masjid yang, ialah kalau dalam Islam dia antara kota suci yang ketiga lah yang diiktiraf oleh Allah selepas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah. Nombor 3 Masjid Al-Aqsa. Dan ada riwayat lain pula, ada pula hujah lain menyebut mereka nak sangat. Doa ustaz tu hantar kat Telegram. Doa apa Doa yang syurga tadi ke? Nanti saya hantar. Ingatkan saya dalam Telegram tu. Apa tadi? Yang kedua, sebab ada yang mengatakan di bawah Masjid Al-Aqsa tu ada khazanah yang ditinggalkan di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada dinamakan Haikal Sulaiman. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab Nabi Sulaiman kan Nabi yang paling kaya kan. Banyak harta benda khazanah dia. Jadi katanya tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang berebut sangat. Tapi pada kita orang Islam bukan masalah itu. Orang Islam ni sebab itu masjid kita. Kan? Itu rumah Allah. Rumah kita. Rumah Allah tu rumah kita lah. Yang wajib kita jaga dan kita pertahankan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tugas kita apa pun kita doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik dalam munajat kita, dalam solat-solat yang kita buat, solat hajat yang kita dirikan, kan, ataupun munajat kita di pagi hari, di subuh hari atau di siang hari. Jangan tinggal doa untuk mujahidin kita di sana. Mereka bertungkus lumus. Mereka ada kelengkapan senjata yang dibuat dengan tangan mereka sendiri, yang sangat menggerunkan Israel. Mereka ada roket yang boleh pergi 250 km jauhnya. Mereka ada yang terbaru yang diiktiraf sendiri oleh Israel. Ini bukan didedahkan oleh Hamas bukan didedahkan oleh Brigade Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam, bukan, tapi didedahkan oleh tentera Israel sendiri, iaitu Hamas memiliki kapal selam yang dipandu menggunakan GPS yang boleh meledakkan bom daripada dasar laut seberat 50 kilogram. 50 kilogram ke 500, saya tak ingat. Tapi kapal selam tu Hamas punya, yang menyerang pelantar-pelantar minyak tentera Israel baru-baru ini. Jangan main-main tuan-tuan. Dia serang ikut darat. Israel serang Palestin ni 3 penjuru tau. Udara yang kita tengok dia tembak-tembak tu, darat menggunakan kereta kebal, dan laut menggunakan kapal perang. Laut ni mereka serang pesisiran pantai Gaza.
di selatan Israel tu. Jadi tentera Hamas, mereka ada kapal selam rupanya tuan-tuan. Dalam diam-diam macam mana mereka buat, wallahu a'lam. Dan kapal selam tu dipandu dengan GPS saja dan boleh meledakkan peluru untuk menggerunkan Israel. Jadi kita doa tuan-tuan, mereka bukan koman-koman punya, mereka lah arkitek yang hebat, tapi mereka hafaz 30 juzuk Al-Quran. Nak jadi tentera Hamas ni bukan petik-petik tepi jalan tuan-tuan. Semua tentera Hamas penghafaz 30 juz Al-Quran. Allahu Akbar. InsyaAllah dengan keberkatan itu Allah Ta'ala akan berikan mereka kebaikan dan kemenangan seperti mana yang diharap oleh seluruh umat Islam, insya-Allah. Baik, terima kasih Kak Syam yang mencatatkan 3 golongan di situ. Dan nombor 3 yang sedang kita bincangkan ini ialah penjagaan akhlak. Maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa pun yang kita buat, apa pun yang kita share, apa pun yang kita kongsikan, dalam soal akhlak kena jaga baik-baik. Dalam isu kita nak marah pada Palestin pula, kita nak marah pada Yahudi, kita nak marah pada Zionis, rejim Israel dan sebagainya, jaga adab mulut kita. Kalau geram nak maki orang ni memang sedap kan, nak maki orang ni memang sedap, tapi tak payah maki lebih-lebih tuan. Kita guna perkataan hashtag Israel koyak pun sudah mencukupi kan, sampai dia nak serang Malaysia tuan. Agak-agak sikit kan, dia bukan nak serang Malaysia sebenarnya. Kadang-kadang wartawan tu dia punya ayat tu menggerunkan kita. Dia nak menyerang pendudukan Brigade Al-Qassam yang berada di Turki, di Qatar dan Malaysia. Bukan dia nak serang Malaysia. Dia nak cari orang-orang Al-Qassam yang berada di luar negara ni, yang jadi funder-funder di luar negara ni. Itu sebenarnya. Tapi kadang wartawan dia tertinggal perkataan Israel nak serang Malaysia. Dia tak tahu apa pejuang-pejuang Malaysia, Bani Melayu ni punya hebat kan. Tengok yang viral-viral main mercun tu, kita hantar yang tu je kan, lintang pukang Israel lari esok. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun doakan. Hashtag koyak hashtag koyak kan, kita doakan. Jangan main-main tu perkataan koyak ni. Arab Palestin pun dah sebut kan, ada video kat TikTok kan, budak Palestin tersebut koyak depan tentera Israel. Lepas tu puak-puak Israel pun sebut tuan, jangan main-main orang Melayu ni, dia punya bawang Rangers ni memang power betul. Sampai pertahanan Israel pun habis dimakinya kita punya netizen kan. Macam-macam dicarutnya. Jadi tuan-tuan nampak, ingat main-main ke serangan cyber tu? Berkesan jangan buat main. Kita tukar logo kan, kita tukar profile picture kita, itu semua memainkan peranan. Saya punya video dekat TikTok ada satu kena shadow ban, kena block kan, memang tak keluar. Tuan-tuan tak tengok video tu, cuma cuma dekat Facebook ada keluar. Bila saya share saya upload kat TikTok, saya share dekat Instagram dan Facebook. Dekat Instagram dengan Facebook lepas, tapi dekat TikTok tak lepas. Video tu boleh tengok dekat Facebook saya lah, Rahim Nasir kan. Bila saya upload gambar-gambar serangan, gambar bom, gambar syahid, gambar yang selamat, gambar yang tengah demo kan, mungkin ditulis tu melanggar violent, apa benda entah, community violent, entah apa benda entah TikTok tulis kan. Memang tak keluar lah video tu, memang kena pangkah kan, tak ada view langsung, kosong. Jadi tak apalah tuan, nak buat macam mana. Semua tu dorang punya kan, kita ni tompang-tompang aja. Jadi kena ikutlah aturan tuan rumah yang empunya benda-benda tu. Jadi selagi tak melanggar, kita jalan je tuan. Mana boleh celah, kita masuk je. Baik, yang paling penting tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita jaga akhlak kita, jaga tutur kata kita, jaga perangai kita. Kita ni orang Islam, ada akhlak yang kita kena tonjolkan. Akhlak kita pada Allah, akhlak kita pada Nabi, akhlak kita pada sesama kita. Sesama bukan Islam, ada akhlaknya. Islam dah ajar 1400 tahun dulu tuan.
Allah dah utuskan Nabi untuk menunjukkan akhlak-akhlak yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebagai kesimpulan yang terakhir untuk malam ni, saya nak habis dah 50 minit dah saya bercakap. InsyaAllah kita akan sambung malam besok lah, pukul 8 malam besok. Baik, sebagai kesimpulan akhir, sebagai kesimpulan akhir, yang pertama sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, teruskan mengaji, teruskan kuliah, teruskan cari ilmu online, offline ke apa, mengajilah. Yang kedua, jangan lupa mendoakan saudara kita di bumi Palestin yang sedang diratah oleh rejim Zionis laknatullah, yang kita doakan kehancuran buat mereka juga, insya-Allah. Dan yang ketiga, teruskan mendoakan untuk sahabat-sahabat kita yang sedang dijangkiti COVID-19. Antaranya abang ipar saya sendiri yang sekarang berada di Hospital Sungai Buloh. Dia masukkan semalam kerana positif. Kemudian sahabat kita di Facebook, UTS, Ustazah Taibah Sanawi, yang disahkan juga positif COVID-19 pada pagi tadi. Kita doakan yang terbaik. Walaupun dia kata simptom tu tak banyak, cuma sakit-sakit tekak sikit aja, tapi positif. Dan yang ketiga, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ridwan Rahmat sekeluarga, yang merupakan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Selangor, yang juga dijangkiti COVID-19 beberapa hari lepas. Juga kawan-kawan kita yang lain lah, adik-beradik kita juga. Kita doakan mereka tabah, mereka sabar, dan banyakkan zikir dan selawat sepanjang tempoh kuarantin 14 hari apa semua tu. InsyaAllah Allah akan lenyapkan COVID daripada tubuh badan mereka, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai pengakhirannya, sebelum kita hadiahkan Fatihah tadi pada makcik sahabat kita di TikTok tadi, nama apa, Mariam Muhammad kalau tak silap saya tadi, kita akan hadiahkan Fatihah untuk beliau yang meninggal dunia pagi tadi. Dan sedikit pengumuman. Yang pertama, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita malam besok pukul 8 malam. Esok Selasa selepas maghrib pukul 8 kita sambung lagi, insya-Allah. Dan yang kedua, kita masih lagi membuka tabung infak untuk pembinaan Masjid Lebah di Pendang, Kedah. Kita masih buka lagi walaupun di bulan Syawal. Jadi siapa nak menyumbang, boleh WhatsApp pada saya lah. Saya akan bagi nombor kejap lagi. Dan yang ketiga, siapa yang nak buat wakaf kitab RM50 untuk kita wakafkan ke sekolah-sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara, boleh juga WhatsApp pada saya. Untuk wakaf kitab ni terima kasih Along Burger, lama tak jumpa Along. Lama kita tak menyembang. Untuk wakaf kitab ni harga dia RM50, dan nanti tuan-tuan boleh bagi nama 10 nama waris. Untuk satu kitab RM50, boleh tulis 10 nama waris. Nanti boleh WhatsApp pada saya akan bagi nombor akaun bank dan sebagainya lah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. InsyaAllah Wan, moga-moga sembuh daripada gangguan sihir dan sihat, boleh berjalan seperti biasa, insya-Allah. Wan masih di hospital ke Wan? InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz ke imam? Imam apa tu? Saya bukan imam, saya ustaz. Baik, jadi nombor telefon saya kalau untuk TikTok senang aja, boleh tekan dekat bio tu, ada nombor link WhatsApp ustaz, boleh tekan dekat bio tu. Untuk wakaf kitab dan infak atau derma masjid di Pendang, Kedah yang masih dalam pembinaan. Masjid Lebah di Kampung Kubur Panjang di Pendang, Kedah. Saya dah dekat rumah. Okey, alhamdulillah dah discharge dah. Alright. So
siapa yang nak apa tu boleh WhatsApp lah, 019 243 7476 019 243 7476. InsyaAllah. Kalau untuk geng TikTok, boleh tekan dekat bio tu, ada link WhatsApp Ustaz, dia akan direct pergi nombor Ustaz lah. Jadi untuk kuliah maghrib ni, Ustaz akan ubah ke maghrib. Sebelum ni buat isyak, tapi tak boleh. Lepas isyak Ustaz ada beberapa urusan lain, jadi menyebabkan saya kena awalkan kuliah saya selepas maghrib, pukul 8 macam tu lah, pukul 8 sampai pukul 9 ke macam tu lah, 1 jam insyaAllah. Jadi itu saja. Macam mana nak solat taubat? Solat taubat ni macam biasa je, kita solat taubat saja. Aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah. Baca Fatihah, bacalah surah apa-apa pun tak apa, tak baca surah pun boleh. Lepas tu kita doa minta ampun, lepas tu kita menyesal, kita bertaubat, kita tak buat balik, insya-Allah Allah terima taubat kita, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa malam besok mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama, yang menonton, sahabat TikTok yang bagi gift, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah beri kebaikan pada kita, Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada umat Islam di bumi Palestin, Allah beri kehancuran pada musuh-musuh Islam, khususnya Zionis laknatullah. Mudah-mudahan dipatah balik serangan-serangan yang mereka buat, dikenakan ke atas batang tubuh mereka sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengirimkan tentera-tentera langit yang tidak dilihat oleh mereka untuk menggempur mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih banyak pada semua. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa khususan fi Gaza. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya akramal akramin. Allahumma la tada' lana fi maqamina al-yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la taliban illa najaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la mazluman illa nasartah wa la mazluman illa nasartah wa la mazluman illa nasartah. Wa khususan ila penduduk Palestin dan penduduk Gaza, ya Allah. Kau berilah kekuatan pada mereka, ya Allah. Kejadikanlah mereka digeruni oleh musuh mereka, ya Allah. Kau hancur leburkanlah pakatan musuh-musuh Islam, ya Allah. Kau berilah kekuatan pada pejuang-pejuang Hamas dan pejuang Brigade Al-Qassam, ya Allah. Berilah semangat dan kekuatan pada diri mereka, ya Allah. Bantulah mereka dalam mempertahankan bumi Aqsa, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sebagai rakyat Malaysia yang tinggal jauh dari bumi Palestin ini, ya Allah, kami hanya mampu mengirimkan doa-doa kami, ya Allah. Juga sedikit sumbangan duit-duit kami untuk kami dermakan kepada NGO yang bertanggungjawab menguruskan untuk sampai ke bumi Palestin, ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, mudah-mudahan kekuatan doa kami menjadi semangat buat mereka ya Allah. Mudah-mudahan mereka yang telah gugur di medan itu Engkau kirakan mereka sebagai golongan yang mati syahid ya Allah, dan Kau tempatkanlah mereka ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa malam besok selepas maghrib pukul 8 lebih kurang lah, insyaAllah. Terima kasih banyak semua Facebook, di TikTok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.